Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kitab Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan dan perempuan berjamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya dapat kita bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan kita sambung lagi perbahasan kita dalam kitab Fiqh Minhaji ini. Kita sambung pengenalan penterjemah, iaitu bahagia Dr. Zulkifli Al-Bakri. Beliau sebagai ketua pasukan penterjemahan ini, jadi mengemukakan mukadimah lah, mengemukakan mukadimah mengapakah kitab ini dipilih untuk diterjemahkan dalam sekian banyak kitab-kitab yang ada, kan. Bahkan kita kata apa, bukan saja kitab ini, ada juga kitab-kitab Jawi pun ada, karya ulama-ulama tersohor terkenal, kan, seperti Syekh Daud Qutani, kan. Dan kenapa bukan kitab tu yang diambil, contohnya diberi nafas baru, tapi kitab lain yang diambil. Jadi kata beliau lah, kata pasukan penterjemahan ini, dia kata apa, dalam konteks Malaysia, kami lajnah penyusun dan tashih mendapati buku mazhab Syafi'i yang lengkap, belum ada lagi yang berskala besar. Yang ada hanya warisan dan kitab turath daripada ulama Fatani dan Indonesia. Mukadimah ni pun dah menjawab persoalan yang kita timbulkan tadi. Kenapa tak ambil karya tempatan lain? Semoga Allah merahmati mereka atas usaha yang telah dilakukan. Jadi ada kitab-kitab tu memang mereka ulama tempatan karang juga, tapi mereka tak karang semua, kan? Jadi biasanya mereka karang bab bersuci, kemudian ibadat, muamalat. Setakat tu je lah. Nak pergi lebih lagi, nak bahas perkara-perkara yang lebih detail, kan, tentang kehakiman dan sebagainya tu tidak kesana lah. Dan kadang-kadang penulisan itu pun datangnya atas permintaan raja. Ada raja-raja Melayu waktu itu, kadang-kadang mereka pergi haji, dan berjumpa ulama-ulama Melayu di Mekah, kan, minta tolonglah karang kitab untuk kami guna di tanah Melayu, kan, di kerajaan dia lah. Jadi ulama pun karang, kan, kemudian kirim, kemudian kitab tu, kan, disalin dan disebarkan atas permintaan raja. Jadi itu sebahagian kronologi kitab. Jadi kata sidang pengarang ini, ketika kami melihat matlamat yang hendak dicapai oleh pengarang, maka jelaslah niat mereka untuk melakukan tanggungjawab dan amanah ilmiah dalam penulisan tentang fiqh. Begitu juga dengan tujuan mengisi kekosongan yang perlu dipenuhi dan mengatasi kekurangan di dalam perpustakaan Islam. Jadi
Memang karya-karya fake ini tuan-tuan, dia akan datang silih berganti mengikut keperluan zaman. Kalau kita tengok Imam Ghazali sendiri kan, Imam Ghazali sendiri ada kitab fiqh dia, ada tiga siri. Kan? Yang tebal apa? Al-Basit. Al-Basit tu berjilid-jilid. Berjilid-jilid kitab tu, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Jadi tengok kitab panjang ni siapa nak baca? Adalah orang baca kan, tapi tak ramailah. Orang-orang yang betul-betul minat, mendalam, suka pada perbahasan-perbahasan mendalam, ini tak ramailah. Siapa? Penuntut ilmu, alim ulama, pengkaji, mereka akan cari kitab yang panjang ni, yang tebal-tebal ni, dekat setengah depa kitabnya, begitu kan. Kemudian dia tengok, orang tak apa rajin nak baca kan. Dia buatlah kitab, apa dia? Al-Basit, Al-Wasit. Wasit ni pertengahan, ringkas sikit daripada yang panjang tu, diringkaskan sikit. Al-Wasit, kan? Tengok Al-Wasit ni pun orang tak rajin nak baca. Orang lebih suka tengok TikTok. Masa zaman tu tak ada TikTok lah kan. Orang tak berapa rajin kan. Masa tu lah zaman dia pun kan. Zaman dia tu, sebab tu kalau kita tengok kenapa kitab Ihya tu ditulis. Ihya Ulumuddin tu, kenapa ditulis oleh Imam Ghazali? Sebab zaman itu zaman orang Islam berada pada kemewahan. Masa tu khilafah kan, kaya raya, orang Islam mewah, harta banyak. Jadi bila duit banyak apa semua, hidup dalam mewah lah, mewah, makan banyak, suka seronok-seronok, happy kan, enjoy apa semua. Tulis kitab Ihya. Tujuannya apa? Ni, pemurnian jiwa. Kan? Suluhan hati, baiki pribadi. Sebab apa? Dunia dah banyak masuk dalam hati. Jadi bayangkan kalau zaman beliau pun dia tengok orang tak berapa minat baca kan. Lepas tu tengok yang sederhana tu pun tak ada berapa orang minat, tulis lagi ringkas. Al-Wajiz, 1 jilid je, sebuah. Kan? Sebuah je, 1 jilid je. Okey, itu zaman beliau lah. Sebelum lepas pada tu beberapa ratus tahun lagi ke depan, muncul zaman ulama hanya tulis matan-matan saja dalam bentuk bait-bait syair, lagi ringkas, syair saja. Adalah mungkin 100 bait ke 500 bait ke, hafal. Hafal, belajar syarah dia. Tak payah nak baca kitab panjang ni kan. Begitulah zaman berzaman, kitab itu silih berganti dan keperluan semasa kan. Zaman kita memerlukan juga penulisan-penulisan baru. Kan, mana disesuaikan dengan zamannya, masanya, keperluannya kan. Jadi dia akan datang, sentiasa akan datang. Di samping itu, ia bertujuan untuk memberi gambaran jelas berkenaan dengan fiqh dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, mukadimah ini sebagai mabadi atau ia sebagai pengantar umum berkenaan dengan fiqh. Adanya istilah yang tidak disebut oleh pengarang, lantas ditambah dalam ruangan mukadimah sebagai pelengkap dan penyempurna kepada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ini. Antara kelebihan yang saya nampak dalam kitab ni setiap perbahasan tu dibawa dalil. Dibawa dalil hadis atau Quran. Yang mana jarang-jarang kitab fiqh ni mengemukakan dalil. Karya ulama-ulama kan, biasanya kitab fiqh ni dia jarang bawa dalil. Dia bawa hukum saja. Sebab kita kata setiap kitab tu ada objektif dia, ada tujuan dia kan. Jadi sebab apa? Mereka nak, sebab penulisan itu dia nak ringkas dan padat, supaya orang beli satu tu dah cukup dah, boleh memandu dia. Ni untuk orang awam guna. Orang awam nak tahu apa? Dia nak tahu haram, wajib, sunat, makruh, cukup lah. Dia tak nak tahu pun dalil apa kan. Dia tak nak tahu pun huraian dalil ke apa benda ke, dia tak nak tahu pun benda tu. Tapi bila satu peringkat satu zaman, hari ni lah kalau kita kata mutaakhir, mungkin 10 tahun, 15 tahun kebelakangan ni kan, sudah ada kecenderungan sebahagian orang-orang awam yang mula mereka nak tahu dalil,
Sahih ke tak sahih, kan? Okey. Jadi dia nak tahu amalan ini mana puncanya. Ini mana ulama letak dalam amalan ni kan? Kenapa kena takbir waktu solat? Takbir kenapa tangan begini? Lepas tu letak di sini. Mana? Saya dengar ustaz cakap atas ni, ada ustaz kata gini. Saya tengok orang Bangla pula kat pusat. Contoh kan? Mana satu yang betul? Jadi ada kecenderungan sebahagian orang dia nak tahu dalilnya. Sumber. Okey. Jadi datanglah fiqh manhaji ni, saya tengok dia sesuai lah for beginner. Bukan orang yang dalam bidang, tapi untuk orang yang nak mengenali dalil lah. Sebab ada ulama macam Imam Nawawi kan. Imam Nawawi dia tulis kitab Minhaj. Kitab Minhaj tu ringkas tuan-tuan. Ringkas tak ringkas pun lebih kurang 200 halaman lah. Lebih kurang lebih lah 200 lebih sikit lah 200 halaman. Tapi dalam tu ada lebih kurang 70,000 masalah fiqh. 70,000 masalah. Dan tak jumpa seputih dalil pun tak ada dalam kitab tu. Satu hadis ke ayat pun tak ada sebut dalam tu. Tapi siapa yang keluarkan dalil? Datang siapa? Ibnu Mulaqqan. Ibnu Mulaqqan dia datang, dia buat satu kitab tulis tentang takhrij ahaditsul minhaj. Dia takhrijkan hadis-hadis kitab Minhaj. Maknanya Imam Nawawi ketika menulis kitab tu memang reference dia hadis. Cuma dia tak sebutlah. Kan? Dia tak sebutlah hadis mana dia petik kan, tapi reference dia, rujukan dia adalah hadis. Sebab tu ulama yang datang kemudian dia boleh tahu Imam Nawawi ni ambil pada mana. Sebab Imam Nawawi ada kitab lagi besar. Dia ada kitab Raudhah. Kan? Kemudian dia ada kitab Khulasah. Kemudian dia ada kitab syarah hadis lagi. Yang paling besar Majmu' lah. Majmu' tu ensiklopedia yang besar lah. Ya, lagi berjilid-jilid kitab tu. Jadi ulama ni tahu Imam Nawawi ni ni ambil hukum ni, dia ambil sini, dia ambil sini. Jadi mereka datang ni cerakirkan balik. Yang ringkas-ringkas tu kembangkan balik. Ini masalah ni hadis ni yang dipegang. Hadis ni. Jadi ulama zaman sekarang bila tengok ada kecenderungan sebagai orang awam, mereka nak tahu dalil, kita sumbat dalil sekali. Kita masukkan sekali dalil supaya bila mereka ni baca kitab fiqh, mereka buat tu lebih yakin. Sebab apa? Oh, ni dalilnya. Oh, selama ni saya buat je, tak tahu pun dalil. Oh, ni hadisnya. Jadi maksudnya kita pergi ke satu level yang tinggi sikit lah. Okey. Masih lagi taklid. Kan? Taklid, tapi taklid kita tu mengenali, tahu dalil dia. Oh, ni hadisnya. Yang ni disebut sebagai apa? Ittiba'. Ittiba' ni maknanya ikutlah. Sama je macam taklid. Tapi taklid ni dia nak, biasa taklid ni dia nak tahu hukum je. Yang penting tahu, asalkan bukan haram, tak apa. Yang lain semua yang penting tak masuk haram. Ni apa ustaz hukum dia? Oh, ni sunat. Okey, sunat je. Ni apa? Oh, ni makruh je, tak apa. Dia nak tahu tu je. Dia nak tahu, tak nak tahu pun dalil. Tapi ada sebahagiannya dia nak lebih yakin. Supaya dia beribadat pun rasa lebih tenang. Dia tahu ni sumber dia. Jadi dia bawa dalil. Itu kita kelebihan kitab fiqh manhaji. Jadi dia tidaklah ditulis panjang berjela-jela, tak ada. Bahkan hadis pun tidak disyarahkan. Hadisnya pun dia tidak huraikan kecuali yang betul-betul perlu saja. Mungkin ada keperluan untuk menghuraikan sikit, dia akan huraikan sikit. Jadi mukadimah ini, sidang pengarang kata apa? Dengan kata lain, mukadimah ini sebagai mabadi' atau ia sebagai pengantar umum berkenaan dengan fiqh. Adanya istilah yang tidak disebut oleh pengarang lantas ditambah dalam ruangan mukadimah. Jadi mereka ada buat penambahan-penambahan pada istilah-istilah yang digunakan. Walaupun dalam kitab asal yang Arab tak ada. Dalam kitab asal yang Arab tak ada. Barangkali memang mereka menulis tu untuk penuntut ilmu yang boleh berbahasa Arab, yang memang dah kita kata tahulah, kalaupun keliru tahu nak rujuk kat mana. Tapi bila dia ahli bahasa,
kan, kepada bahasa Melayu, maka dia perlu ada tambahan-tambahan. Ya, supaya yalah, bila dalam bahasa Melayu orang nak pergi rujuk pula tak tahu nak rujuk mana, sebab rujukan asal pun masih bahasa Arab lagi. Jadi pening pula. Jadi dia tambahlah uraian-uraian tu. Jadi antara yang mereka tambah ni adalah berkenaan biografi tokoh, yang dalam mukadimah tadi, yang telah kita sebut sebelum-sebelum ni lah, tokoh Imam Syafi'i, dan juga biografi pengarang sendiri, pengarang asal kitab Arabnya, iaitu Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Dr. Ali Asy-Syarbaji. Dalam mukadimah juga kami jelaskan biografi tokoh-tokoh ulama hadis supaya pembaca mengenali mereka yang lebih mendalam, dengan lebih mendalam, seperti Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i dan lain-lain. Semoga dengan adanya mukadimah daripada kami, lajnah penyusun dan tashih akan dapat memantapkan lagi buku ini. Okey. Itu tujuan, kenapakah mereka memilih kitab ini, dan sedikit penambahan-penambahan yang dilakukan. Seterusnya kita masuk kepada apa disebut, dia kata oleh kerana dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ini terdapat hadis dan perawi hadis yang meriwayatkannya, kami merasa terpanggil untuk menterjemahkan biografi tokoh hadis seperti Imam Bukhari dan lain-lain. Hadis dan fiqh ni pada asalnya tuan-tuan, dia duduk sekali. Hadis dan fiqh ini pada asalnya dia duduk sekali. Kalau dulu fuqaha, dia juga muhaddisin. Dia ahli fiqh dan dia juga ahli hadis. Yang kita kenal imam-imam fiqh ni, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka ni semua ahli hadis. Dalam masa yang sama mereka juga fuqaha, ahli fiqh. Jadi mereka memahami sirah-bilah hadis dan mereka boleh mengistinbatkan hukum, boleh mengeluarkan hukum daripada hadis berdasarkan kefahaman yang ada pada mereka. Jadi kalau hari ini kita tengok polemik yang berlaku, seolah-olah hadis dengan fiqh tu terpisah. Sehingga kadang-kadang orang pun ragu. Ragu apa? Dia kata, kalau pegang pada hadis ni, dibagi label-label tertentu. Ini sikit-sikit hadis. Ni bagi label dia. Ni label sekian. Okey. Sehingga orang manakala yang mengajar fiqh pula, mereka mengajar fiqh tidak mengemukakan hadis, membawakan hukum saja. Bukan sebab mereka menolak hadis, jangan salah faham. Sebab pengajian fiqh itu jarang-jarang sangat menukilkan dalil. Adalah, tapi dia tidaklah bahaskan secara detail. Dan barangkali yang mengajar pun rasa tak perlu. Sebab kan kalau macam kuliah-kuliah di masjid, surau dan sebagainya, kan, dia lebih kuliah-kuliah yang bersifat umum, kan, dia tak nak pergi mendalam sangat, takut orang rasa berat. Ya, kan? Jadi tak nak pergi secara detail sangat, nanti orang, kan, orang tak nak dengar pula, kata ni detail sangat ustaz ni, kan, tak faham kita, kan. Jadi dia lebih kepada yang ringan. Yang penting bantu orang betulkan amal, fahamkan yang apa yang mereka dah sedia amalkan ni, betulkan, baiki sikit-sikit mana yang perlu, kan. Jadi tak bawa perbahasan-perbahasan tentang dalil. Sebab apa? Tak perlulah. Tak ada keperluan. Jadi dalilnya nanti bahasnya kat mana? Kalau pengajian-pengajian khusus, pengajian khusus ni maknanya kita kata memang untuk orang yang memang nak tahu terperinci, nak tahu dalil. Yang ini mungkin masjid buat program khas, contohnya contoh kursus kaifiat solat menurut mazhab Syafi'i, satu hari punya program, contoh, kan, pagi sampai petang, ataupun bersiri, siri 1, 2, 3, ada yuran dia, buat di dewan. Jadi yang datang tu memang betul-betul dia nak faham. Bila ada dalil tu, dia akan tanya, ustaz ni dalil ni macam mana? Hadis ni sahih ke tak sahih? Macam mana? Saya dengar ni, ustaz ni saya dengar kat TikTok dia cakap begini-begini. Dia macam, yalah, daurah lah, macam training khusus lah, kan. Seminar lah, kan. Jadi itu
untuk level yang khusus. Jadi ini memang untuk orang yang minat betul. Dia nak tahu mendalam, dia tak nak kan, kita nak selama ni kita buat ni pun macam ya tak ya je kan. Kita belajar ilmu sampai sekolah menengah, lepas tu masuk universiti pun tak detail sangat. Lepas tu kita sibuk kerja, dia kata kan. Lepas pencen ni barulah ada masa. Biasa program-program macam ni yang ramai hadir orang pencen. Betul. Saya pernah mengajar dekat ada kursus CJ, persijilan masa tu Universiti Melaya buat persijilan, dia buat program dia buat sijil usuluddin masa tu. Sijil asas lah, tapi dia buatlah sijil usuluddin. So dia punya penganjur dia punya silibus tu pada Universiti Melaya. Tenaga pengajar kalau Universiti Melaya ada, dia bagilah profesor doktor dia. Kalau tak ada, dia suruh masjid cari sendiri. Masjid mungkin offer ustaz mana dia tengok okey mengajar kat surau kan masjid, dia kata ustaz boleh tak mengajar ni. Kalau ustaz tu tengok okey dia mampu, dia mengajar lah. Tapi saya sempatlah mengajar kan, ada dua ketiga modul saya mengajar. Majoriti yang datang tu memang orang pencen dan background dia memang profesional lah. Pencen paling biasa pun guru, pencen guru paling biasa lah kan. Guru kan ramai dalam masyarakat, guru kan ramai kan. Tapi yang lain-lain tu ada yang doktor, ada yang engineer, ada yang arkitek lah apalah kan. Tapi semua geng-geng pencen lah. Geng-geng pencen. Jadi bila kita mengajar tu memang cabaran lah. Sebab dia orang ni kadang banyak membaca kan, pengalaman apa semua. Ditanya soalan-soalan detail lah. Soalan-soalan tu arasnya tinggi-tinggi lah selalu. Okey. Tapi mereka minat, bagus lah. Mereka minat pada setiap minggu. Hari Ahad, setiap minggu hari Ahad datang dekat 30 orang. Sekarang pun ada buat. Sekarang ni Jaiz buat dengan masjid-masjid juga di Selangor ni, tapi masjid-masjid terpilih lah. Dia buat masjid-masjid terpilih, mana-mana masjid dia buat iklan. Kalau capai jumlah pelajar 20 orang, 30 orang, dia akan on lah. Jadi mereka yang datang belajar ni bukan dia nak CJ pun bukan jadi nak buat CJ tambah resume dia pun dia hanya nak kemaskan ilmu dia. Dia nak kemaskan. Okey, sebab dia rasa bila kuliah di macam-macam kuliah maghrib macam ni, perbahasan tu umum. Dia santai-santai je, tak ada detail-detail kan. Jadi yang mereka ni nak detail betul. Jadi pada asalnya kita kata fiqh dan hadis ni duduk sekali asalnya. Cuma bila satu zaman dah terpisah kan. Terpisah ni bukan sebab apa, sebab orang yang nampak terpisah, tapi sebenarnya dia duduk sekali. Duduk sekali. Jadi yang betulnya adalah apa? Orang fiqh ni orang fiqh dia kena tahu hadis, dan orang hadis pun kena tahu fiqh, barulah dia jadi elok. Sebab kalau nak keluarkan hukum direct daripada hadis saja, tanpa mengetahui usul mazhab, kaedah mazhab, kenapa mazhab ni tak ambil hadis ni, kenapa dia ambil hadis lain. Macam saya pernah syarahkan tuan-tuan kan, tentang bab tayamum tu. Bab tayamum. Kenapa Imam Syafi'i dia tak guna hadis sahih yang sebut tayamum tu hanyalah setakat ni je, tangan ni saja, tayamum ni muka, sapu muka dan tangan setakat ni, pergelangan saja. Hadisnya lebih kuat berbanding hadis yang diguna dalam mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan tayamum tu sapu muka sampai dan dua tangan sampai siku. Ini mazhab Syafi'i pakai yang ni, tapi hadisnya tak sampai darjat sahih. Kan? Maksudnya hadis tu yang lebih kuat ditinggalkan Imam Syafi'i, dia pakai hadis yang kurang kuat sikit. Mana darjatnya hasan begitu. Jadi orang bahaskan, kenapa? Kan? Sebab Imam Syafi'i tengok dia punya asbabul wurud, cerita sebalik hadis tu. Yang ini hanya yang faham ulama fiqh. Ulama hadis jarang, Pak. Ulama hadis dia hanya tengok hadis tu sahih tak sahih dia. Dia kata, ni sahih, ambil yang ni. Ini kurang sahih, tinggal yang ni. Kan? Tak semualah. Bila dia tak ada kemahiran fiqh, dia hanya lihat sahih tak sahih saja, maka hukum yang dibuat tu kadang pincang lah. Kurang teliti lah. Imam Syafi'i
Dia teliti, dia tengok apa cerita di sebalik hadis tu. Jadi hadis yang Nabi sebut sapu muka dan tangan tu, hadis tu Nabi sebut ketika dalam perang. Dalam perang dia kata. Jadi dalam perang, ialah situasi perang kan, getir, situasi getir. Mana kita tengah perang, kan, sentiasa bersiap siaga apa semua, kan, dalam keadaan memantau musuh, tengok apa benda semua. Jadi ada sahabat ni, dia dah nak ambil wudu apa semua kan, dah air tak ada. Nabi kata, kau tayamum je, sapu muka, tangan, dah selesai. Kita tak sempat nak belajar panjang sebab suasana perang. Hadis yang kedua, kan, yang ini Imam Syafi'i kata ini adalah ta'lim, hadis ta'lim. Nabi memang sedang mengajar sahabat kaifiat tayamum, iaitu sapu muka dan dua tangan sehingga siku. Ini memang Nabi ajar sahabat kaifiat tayamum. Yang pertama tu, itu bukan mengajar, itu cuma nak bagi tahu je. Macam orang sibuk-sibuk kan, basuh muka dengan tangan je lah, macam tu lah, cepat-cepat kan kalau gitu kan. Jadi bila sebut tangan tu, dia fahami kat sini lah. Dia sebut sapu muka dan tangan gitu. Jadi Imam Syafi'i tinggal hadis yang sahih tu, ambil yang hasan ni. Tapi kalau orang tak faham fiqah, dia kata Imam Syafi'i kurang tepat pandangan dia. Kan, Imam Syafi'i kurang tepat, dia tinggalkan hadis yang lemah, hadis yang lebih kuat kepada hadis yang hasan misalnya. Sebab apa? Kefahaman tu tak ada, tak mengenali usul mazhab, kaedah mazhab, bagaimana mazhab tersebut mengistinbatkan hukum. Dalam bagaimana mereka menyaring hadis, macam mana cara mereka mengambil hadis, metod mereka beramal dengan hadis. Contohnya Imam Syafi'i, hadis ni, kalau hadis dengan kias, ni tinggi sikit lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar apa, pening lah, tapi tak apalah. Pening ni tanda peningkatan. Pening ni tanda peningkatan. Ada peningkatan ni. Kias dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ni maksudnya lemah lah hadis ni, bukan tak boleh pakai, boleh. Imam Syafi'i, hadis dhaif ni kalau berlawan dengan kias, dia akan terima hadis. Kias ni logik lah, analogi. Kias analogi. Okey, dia akan terima hadis walaupun hadis tu dhaif. Sedangkan hadis dhaif tu bercanggah dengan kias. Kias ni logik. Logik ni patutnya lebih kuat lah. Kan, tapi Imam Syafi'i dia terima tanpa syarat. Dia kata selagi mana hadis tu diriwayatkan oleh perawi, kan, dan hadis tu sampai kepada Rasulullah SAW, sekalipun dia dhaif, bukan hadis dhaif, hadis ahad, silap saya, hadis ahad. Hadis ahad, hadis yang perawinya tunggal. Hadis yang perawinya tunggal, seorang perawi saja. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau hadis tu seorang perawi tapi sampai kepada Nabi SAW, cukup untuk hadis ni kita guna sebagai hukum, walaupun dia bercanggah dengan logik. Logik. Okey. Imam Malik, dia akan tolak hadis ahad, perawinya tunggal, dengan apa? Amalan penduduk Madinah. Kalau bercanggah dengan amalan penduduk Madinah. Sebab Imam Malik duduk di Madinah. Dia kata Madinah ni tempat wahyu turun. Nabi tinggal di Madinah sampailah Nabi wafat. Banyak syariat turun di Madinah. Jadi Madinah ni seolah-olah orang Madinah di zaman Imam Malik itu, seolah-olah mereka mewarisi syariat bukan sahaja secara lisan, tetapi secara perbuatan daripada Nabi, sahabat, dan sampai kepada tabi'in, dan sampai kepada zaman Imam Malik. Jadi dia kata amalan penduduk Madinah seolah-olah riwayat secara beramai-ramai, seolah-olah riwayat secara beramai-ramai berbanding dengan hadis ahad, hadis yang perawi tunggal ni. Hadis yang perawi seorang perawi saja. Contoh hadis yang tak diterima oleh Imam Malik adalah hadis khiyar.
option dalam jual beli. Imam Malik kata amalan ni tak ada, benda ni tak ada dalam amalan penduduk Madinah. Apa option dalam jalan jual beli tuan-tuan? Pilihan. Kalau kita pergi kedai, kita beli, katalah kita beli air ni kan, kita dah bayar RM1 kat kaunter, kita pun bawa duduk kat motor kan, sampai kat motor terpenuh, tengok-tengok kat motor dalam bakul lah dah ada air ni kan, dah terbeli pula. Kita pun rasa tak jadi beli lah. Kita pun pergi kat kaunter, bang, sorry lah bang, saya sebenarnya air ada, tersilap, boleh saya pulang balik. Kaunter pun kata dia pun ambil air ni, dia pun pulangkan duit. Ini contoh khiyar lah. Mana kita cancel kan akad tu. Maknanya akad tu kita nak teruskan atau kita nak batalkan, tapi ada syarat-syarat lah. Dalam fiqh tu adalah kan. Jadi Imam Malik kata khiyar ni tak ada. Kita penduduk Madinah tak pernah ada benda macam ni. Maksudnya kalau beli kira muktamad terus. Tak ada lagi datang nak batalkan kan, tak jadi belilah, saya nak pulang lah, apalah, tak ada. Kalau dah beli tu, beli. Itu kan. Kalau Imam Abu Hanifah, dia lain pula lagi. Dia punya kreativiti dia pula lain. Dia kata hadis perawi tunggal ni dia akan terima dengan syarat perawi itu mestilah orang yang faqih. Perawi itu mestilah perawi yang faqih, bukan perawi yang tak faqih. Yang tak faqih maksudnya bukan alim lah, bukan orang yang mahir betul selok-belok hukum hakam. Sebab tu bila syarat dia, kalau dia bercanggah dengan kias juga. Kalau hadis ahad bercanggah dengan kias, dia akan tengok siapa perawi hadis ahad ni. Kalau perawinya faqih, dia akan ambil hadis ahad ni. Kalau perawinya tak faqih, dia akan tolak hadis ahad ni. Sebab tu bila berlaku pertembungan, contoh dalam bab membasuh membasuh najis mughallazah kan, Abu Hurairah ada dua riwayat kan. Dia diriwayatkan secara lisan basuh 7 kali, tapi Abu Hurairah buat dia basuh 3 kali. Jadi kontradik. Dah hadis hadis ahad. Jadi Abu mazhab Hanafi tolak hadis ni. Sebab dia kata ini perawi ini tidak faqih. Tidak faqih maksudnya dia bukan alim lah. Ada alasan lah, sebab betul lah Abu Hurairah dia masuk Islam tahun ke-8 Hijrah, 2 tahun sebelum Nabi wafat. Walaupun jumlah hadis diriwayat banyak juga, lebih kurang 5,000 hadis. 2 tahun dia boleh riwayat 5,000 hadis. Tapi dia bukan pada sisi Abu Hanifah, dia bukan sahabat yang faqih. Bukan faqih sebab dia 2 tahun duduk dengan Nabi. Jadi dia hanya boleh hafal hadis, tapi dia nak faham betul-betul usul syariat itu belum cukup. Belum cukup nak faham usul syariat kan, belum cukup lah. Tapi nak hafal boleh lah, sebab Nabi doakan dia. Dia minta doa Nabi, suruh Nabi doakan dia hafal hadis lebih kurang 5,000 hadis. Berbanding kalau sahabat-sahabat yang lebih senior, yang lebih lama duduk dengan Nabi, katalah kalau hadis tu riwayat daripada Ibnu Umar misalnya, okey, tak ada masalah. Daripada Ibnu Mas'ud, okey, tak ada masalah, kita terima. Ini contoh lah kan. Kalau orang tak faham benda ni, nampak saya kata kan, kalau orang tak faham benda-benda teknikal ni, dia main ambil borong je hadis, dia tolak je hadis. Ni hadis sahih ni kita tak pakai, perawi tunggal ni dia kata kan, contoh kan, kita ambil hadis mutawatir saja. Akhirnya pincang lah, dia akan buat mazhab dia sendiri lah. Sebab tu kita kata mazhab ni dah cantik dah sebenarnya. Kewujudan mazhab ni dah cantik dan sangat perlu. Memang sikit, dia benda teknikal je kan, teknikal macam tadi lah hadis tu kan. Cara mereka menerima dan menolak hadis sikit je kan, tapi itu seni. Itu sebab tu kata kalau orang tak belajar, maksudnya kalau orang tak belajar cara ulama berkhilaf ni, berselisih ni kan, dia tak akan nampak kecantikan fiqh tu. Tapi kalau kita belajar macam mana ulama berselisih,
pandangan dan dekat mana mereka berselisih dan bagaimana mereka membawa pandangan. Kita nampak Masya Allah cantiknya, luasnya ilmu ni. Kan? Bagaimana benda-benda yang kecil tu pun mereka boleh pandang dan mereka boleh lihat dan mereka keluarkan kaedah cara untuk memandu kita. Dan itu kata memang ada asar, asar yang menyebut, disebut apa, khilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah satu rahmat. Maksudnya perselisihan fiqh itulah. Yang fiqh tu rahmat apa? Memberi kesenangan kepada kita. Kita ni, kita mana kita tidak terikat dengan satu pandangan. Ada masanya kita boleh beralih mazhab. Kita boleh tukar mazhab. Kita boleh pakai pandangan mazhab-mazhab lain untuk kita gunakan. Okey? Contoh dalam bab waktu solat. Kalau ikut waktu solat maghrib kan, waktu solat maghrib ni, kalau ikut mazhab Syafi'i betul, waktu solat maghrib ni habis apabila hilangnya cahaya merah di langit. Hilangnya cahaya merah di langit. Cahaya merah ni di langit hilang sekejap aja tuan-tuan. Saya ingat 20 minit je. Kalau kita tengok kitab fiqh, dia kata waktu solat maghrib ni adalah masuk waktu solat 5 rakaat, lepas tu dah habis waktu dah. Lima rakaat atau 7 rakaat. Apa? 2 qabliyah, 2 rakaat, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat ba'diyah. Habis dia tu, habis waktu maghrib. Sekejap aja. Kan? Masuk waktu maghrib, yang asalnya maknanya hilangnya cahaya merah tu, habislah. Tapi kita tak ambil lah pandangan tu. Kan? Kita ambil hilangnya cahaya putih. Cahaya putih ni mazhab Hanafi sebut. Kan? Cahaya putih. Mazhab Hanafi kata sampai hilang cahaya putih. Itu amalan kita di Malaysia ni. Kan? Cahaya putih tu hilang, barulah kita beranggap waktu maghrib itu dah habis. Kalau kita betul-betul kita betul Syafi'i betul. Kan? Memang tak ada lah kan. Memang akan jadi masalah lagi lah. Okey. Contoh lagi, ada juga macam kita, kalau kita dalam mazhab Syafi'i kita masuk subuh kan. Subuh ni kita solatnya kena segera. Syafi'i kan, segera kan. Solatnya segera, maksudnya dia tak tangguh panjang, tak lama. Tapi mazhab Hanafi dia tak perlu segera. Kan? Dia boleh melewatkan solat subuh. Maksudnya azannya sama, tapi qomatnya tu lambat. Qomatnya lambat. Kalau tuan-tuan pergi kawasan mazhab Hanafi kan, nak try boleh lah, pergi dah duduk dekat Kelang tu, ada Masjid India, Kuala Lumpur ke. Cuba tengok dia qomat pukul apa. Qomat dia lambat. Qomat dia lambat. Kalau dulu, kalau zaman kita, kalau subuh dia 5.50 kan, dia tetap akan qomat 6.20. 6.20. Walaupun subuhnya 5.50, 5.45 kan, kita kata dah nak cerah dah. Kan? 6.20. Ustaz dulu Hanafi. Lagi lambat. Dah nak cerah dah, baru dia qomat. Mazhab dia lah. Dia ada kaedah dia. Ada hadisnya. Ada hadis juga. Ada hadisnya. Nabi melewatkan qomat kan. Jadi benda-benda ni kita tengoklah kan. Mungkin kita tak pakai lah kan. Kalau kita pakai sini, habislah nanti kan. Orang kata apa ni kan, mazhab apa ni kan, sembahyang subuh lambat ni kan, subuh gajah ke apa ni kan. Tapi seronok tuan-tuan, seronok kan. Seronok bila sebab apa? Kita akan nampak tengok keindahan fiqh. Tapi kita kena belajar. Macam kita, sahabat-sahabat kita Bangladesh tu kan, tetap pasal tak bila dia bagi salam kan, imam bagi salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan salam ikut imam. Dia takkan tunggu. Kita Syafi'i, kita akan tunggu dulu imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam bagi salam yang kedua, baru kita bagi salam yang pertama, makmum.
Mazhab Hanafi, dia salam tu sama dengan imam, ikut imam. Mazhab dia. Kan? Kalau kita tak faham, kita kata, "Oi, kalau sangat ni kan, nak gimana kan?" Kan? Takkan malam kerja lagi. Tahulah datang sini nak kerja. Takkan malam pun nak kerja lagi, overtime ke apa. Kita tak faham, kita belasah dulu lah kan. Macam ada dalam video TikTok tu, orang tu interview Bangla kan. Dia kata, "Semayang subuh berapa?" Dia tanya kan. 2. Kawan tu jawab, "Zuhur." Dia kata, Zuhur dia kata 12. Subuh 4. Zuhur dia kata 12. Orang tak faham gelak. Apa ni kan? Ini tipu ni kan? Ini confident ni kan? Kawan tu tak betul ke ataupun menipu ke apa kan? Rupanya memang mazhab Hanafi, dia rakaat solat tu dia kira yang fardu dengan yang wajib sekali. Mazhab Hanafi dia ada beza fardu dan wajib. Kita Syafi'i fardu dan wajib sama, kecuali dalam bab haji saja. Bab haji kita ada wajib haji, kita ada rukun haji. Tapi mazhab Hanafi dia ada fardu, dia ada wajib. Itu pun teknikal juga tu kan. Apa dia wajib, apa dia fardu kan. Dia berdasarkan dalil kan. Kalau dalilnya zonni, dia kata itu wajib. Tapi wajib tu pun pada dia dia punya penekanan tu kuat juga. Macam apa kita kata, macam mazhab Hanafi kan, ada benda-benda amalan dalam mazhab Hanafi. Contoh korban. Mazhab Hanafi ni korban ni dia jadi wajib. Kita sebut apa? Sunnah muakkad. Dia wajib. Sebab itulah mazhab Hanafi, korban ni paling-paling tidak pun sembelih ayam pun boleh. Sembelih ayam ni bukan sebab daging tu, bukan. Sebab sunat menumpahkan darah pada hari raya. Maknanya menumpahkan darah tu, kamu tak ada apa dah, duit apa pun tak ada. Kan? Sembelih ayam pun jadilah dapat sunnah menumpahkan darah. Sunnah menumpahkan darah pada hari raya. Walaupun syarat ibadat korban tu tak cukup, tapi sebab sunnah menumpahkan darah tu dapat. Sebab dia pegang betul. Sebab tu kita tengok orang mazhab Hanafi, korban dia bersungguh-sungguh buat. Sini bangla-bangla duduk sini pun cari kambing, buat korban. Sebab dia pegang tu wajib. Kita sini sunat muakkad lah. Kita bila dengar sunat je, muakkad tu kita tak pandang lah. Kita pandang yang depan tu sunat. Muakkad tu kita tak pandang lah. Muakkad ni anak angkat ke? Okay? Kita sunat tu kira. Okey, wallahualam tuan-tuan. Tuan-tuan kata ada program kan, kita tangguh dulu. Nanti kita panjangkan lagi perbahasan ni pada kuliah yang akan datang. Yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan tadi saya lemah, mohon ampun dan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.